الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah. Hadis malam ni hadis yang ke-525. Masih lagi berkenaan dengan kaifiat Nabi SAW sembahyang kusuf, sembahyang gerhana. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala in khasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama qiyaman tawila nahwan min qiraati suratil baqarah thumma raka'a ruku'an tawila thumma rafa'a faqama qiyaman tawila wa huwa dunal qiyamil awwal ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت أنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء فقالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas katanya, berlaku gerhana matahari di zaman Nabi SAW. Maka Nabi bersembahyang. Nabi SAW berdiri dengan lamanya, lebih kurang bacaan surah Al-Baqarah. Surah Baqarah ni 286 ayat. Kalau juzuk ni 3 juzuk 4 helak. 2 juzuk 4 helak. 1 juzuk 10 helak, 20 helak, 20 helak, 24 helak. Menyenggeng kat Allah lah. Mana bacaan tu lebih kurang surah Baqarah panjang tu. Jadi di sini tidak semestinya baca surah Baqarah. Mana hendaknya di sini bacaan ni walaupun tidak sepanjang surah Baqarah, tetapi kira-kira baca ayat panjang lah. Homoleknya susah tu hilang gerhana. Homoleknya. Allah ni tak apa lah, ni ada stand dah. Tak apa? Tak Quran di stand tu kan. Pakai hatu tu. Cuma kena tak dekat sikit lah dengan tak email tu. Bagi boleh aja. Pada baca. Jadi bab ni semaya gerhana ni dia kena baca derah lah. Baca dengan perlahan tidak sesuai.
Kemudian Nabi SAW rukuk yang lama. Kemudian baginda mengangkat kepala. Kemudian baginda berdiri lama juga, tetapi kurang daripada berdirinya yang pertama. Mana di sini rakaat yang pertama ni berdiri, rokok, kemudian berdiri semula, yakni dengan membaca surah. Maknanya lepas pada rukuk ni bukan i'tidal lagi, bukan terus sujud, tidak, ada lagi qiyam bersama dengan qiraah, dengan bacaan. Thumma raka'a ruku'an tawila wa huwa duna ruku'il awal. Kemudian Nabi rukuk dengan lama, tetapi kuranglah daripada rukuk yang pertama tadi. Kemudian barulah Nabi SAW sujud. Kemudian Nabi bangun berdiri dengan lama. Jadi sujud ni adakah sekali? 2 kali ya, seperti biasa. Cuma perawi ni dia perengkah. Dia kata semayang ni dah tukar 2 rakaat sesujud. Jangan kena, sebab itulah hadis ni dia kena baca tengok pada banyak tempat, kena pun setempat tengok. Jadi ada perawi ni sebut dengan detail, ada perawi ni sebut dengan ringkas. Itu kaedah bila kita belajar hadis. Kemudian Nabi SAW berdiri dengan lama, tetapi tidaklah seperti yang pertama. Mana Nabi berdiri yang kedua ni kurang daripada qiyam yang pertama. Kemudian Nabi rukuk yang lama, tetapi kurang daripada rukuk yang pertama tadi. Kemudian Nabi SAW bangun mengangkat kepala dia, kemudian berdiri dengan lama juga, tetapi kurang daripada berdirinya baginda pada ketika berdiri yang pertama tadi, yakni berdiri pertama daripada rakaat kedua. Kemudian Nabi SAW rukuk dengan lama, tetapi kurang daripada rukuk yang pertama. Kemudian Nabi sujud. Kemudian Nabi SAW selesai sembahyang. Summan sarafa, Nabi beredar. Nabi beredar ni mana lepas wisalah lah, lepas daripada tasyahud. Sini perawi tak sebut, melainkan sujud sekali, tak sebut tasyahud, tak sebut sebelum daripada tu duduk antara 2 sujud. Jadi rengkah. Maknanya selesai tu, mana selesai dengan baca tahiyat, tasyahud, dan selesai dengan memberi salam. Wa qadin jalatis syams, cerah dah matahari. Mana lama itulah sembahyang, lama tu. Kemudian Nabi SAW bersabda sebagai berkhutbah, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Hadis ni kita baca banyak kali dah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu 2 tanda daripada tanda-tanda Allah. Yakni tanda-tanda Allah yang banyak, bukti kebesaran Allah Ta'ala ni banyak. Sama ada kita pernah tengok ataupun belum lagi. Pernah ditunjukkan kepada umat terdahulu, ataupun Allah Ta'ala belum tunjuk lagi kepada kita lah ni. Dia tidak, maknanya matahari dan bulan itu tidak gerhana kerana kematian sesiapa dan juga kerana hidupnya sesiapa. Tak sabit. Sebab apa? Sebab berlaku benda ni mengikut kehendak Allah Ta'ala. Dan bila berlaku mengikut kehendak Allah Ta'ala ni, dia adalah peraturan-peraturan dia yang dihuraikan dalam ilmu sains, ilmu gapo ni. Mana berlaku tu ada sebab. Maknanya kok mana kita duduk atas dunia ni, dia ada sebab musabab. Maknanya panggil fenomena alam ni, mana boleh dihuraikan sebab musabab dia, boleh dihurai secara saintifik. Boleh buat kajian. Boleh buat kajian. Seperti mana kita kata fenomena pasal surut, ada tu, dia punya hukum dia, peraturan dia, bapa ada pasal, bapa ada surut. Apa bulan tu lagu mana pula? Kalau bulan ni alah ke cerah ke, dia pasal alik mana, dia ada tu cara dia. Orang-orang turun ke laut, dia adalah ilmu dia tu. Maknanya segala tanda-tanda yang ada di alam semesta ni menjadi kajian kepada ahli-ahli dia. Allah Ta'ala bagi ilmu. Seperti mana lah ni kita dapat ramal ada hujan bila. Sebab manusia ni dia kaji dengan pergerakan angin tu. Angin ni macam mana dia ada tu. Dia boleh buat
boleh buat apa? Calculation, kiraan. Jadi bukan semata-mata serah hujan hari ni tak. Jabatan Meteorologi kata hujan hari ni. Ada, dia ada tu. Dia ada data-data yang lengkap selama berapa minggu, selama perbulan ni. Jadi ayatnya Allah SWT dia ciptakan alam semesta ni mengikut peraturan dia, mengikut kehendak dia, peraturan dia, dan semua ni untuk manfaat manusia. Bila manusia kaji, maka dia dapatlah ilmu. Maka manusia bila dapat ilmu ni, dia boleh buat ramalan, andaian. Bukan kata nak lawan Tuhan tak. Mana dia boleh buat andaian, rancangan gapo akan datang. Mana berdasarkan kepada maklumat. Seperti mana lah ni lah. Dah. Kalau zaman dulu Tok Bidan ke jamu perut sosial ni. Dia jamu. Kita kata Tok Bidan dia Allah dia nampak benda dalam perut. Sebab dia kaji ilmu dia, pengalaman dia. Jadi bila tahu lagu ni, adalah cara dia tu. Dalam ilmu dia. Kalau lah ni cara ultrasound. Mana Allah SWT yang dikatakan ayat-ayat Allah Ta'ala ni, mana bukti kekuasaan Allah Ta'ala, Allah SWT nak memberi kepada manusia ilmu. Manusia kena kaji, barulah ada kelebihan, barulah ada erti di atas dunia ni. Allah SWT jadikan dunia ni sebagai darul ibtila, tempat ujian. Kalau Allah Ta'ala kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah Ta'ala nak tengok di antara kamu ni manakah yang paling baik amalan dia. Yang ni antara hidup dan mati ni, dia ada sakit, dia ada demam, dia ada pandai, dia ada cerdik, dia ada fakir, dia ada miskin. Allah Ta'ala nak tengok siapa dekah hak boleh ilmu ni, ilmu yang menyelesaikan masalah manusia, ilmu yang dapat gali segala khazanah-khazanah Allah Ta'ala untuk diberi kebaikan kepada orang lain. Jadi tidak sabit kepada mati ataupun hidup seorang, tak ada sabit. Tapi orang kita ni dia kaitkanlah bunyi burung atul kata ada orang mati. Maknanya itu pemikiran secara khurafat, tidak berdasarkan kepada saintifik, tak ada kajian, tidak berasaskan kepada ilmu. Jadi syariat tak sih lagu tu. Kalau orang Arab dia macam-macam lah. Bunyi burung tu dia ada juga percaya, dia panggil tatayur. Buat ramalan berdasar kepada burung. Kalau burung pergi alik lagu ni, ni burung pergi kau ni. Jadi keputusan dia tu mengikut burung. Apa kita lah tu rumah tu selisih dengan baru patah balik pula. Jadi seolah-olah kehidupan kita ni bergantung kepada binatang-binatang. Sedangkan gapa-gapa kita nak buat keputusan ni kena berdasarkan kepada ilmu. Orang kita ni banyak benda-benda lagu ni tak lepas lagi dah ni. Dia sabit lah, sabit ke tu. Tapi kalau kita sakit perut, dah sabit gula lemon ni mana? Tu sabit tu dah. Mana dia cuba cari punca. Cuba cari punca. Gapo punca sakit perut berona ni? Tu bukan kita nak apa? Nak menyandarkan kepada orang itu. Kita nak buat kajian, nak buat pengesahan, nak cari ni punca mana. Salah makan gula situ, kau beli nasi lauk sini kau, mana nak cari tu. Maknanya kuku mana pun itu kita berasaskan kepada ilmu tu lah tu. Orang panggil kajian tu. Kajian, observasi orang putih kata. Tapi kalau kita anak kita nikah, dah pas cerah contoh, dah contoh. Kita pun sabit orang itu sabit. Tu tak sih. Kita demam. Jumpa Tok Bomo kata ada orang buat. Benda-benda lagu tu kita tak sih. Benda yang tidak berasaskan kepada maklumat, data, ilmu ke apa semua. Apabila kamu melihat berlakunya gerhana ni, sama ada bulan ke matahari ke, maka ingatlah Allah. Ingat Allah. Ingat Allah ni mana dengan bertaubat, dengan beristighfar, semaya. Jadi hadis ni berarti setakat ingatlah Allah pas semaya.
Sedih lah, maknanya Nabi kata ingatlah Allah. Ingatlah Allah ni hak semaya tadi. Hak semaya tadi. Jadi sahabat tanya, wahai Rasulullah, kami melihat engkau ni mengambil sesuatu pada tempat engkau. Kamu Allah tangan tu. Mana kita nampak engkau Rasulullah Allah tangan. Capa sesuatu. Kemudian kami melihat engkau ni mundur pula belakang. Mana semaya lagu ni? Kaki depan, kaki belakang. Tu. Pelik ni. Sedangkan semaya ni bila kata ingat Allah, khusyuk lah. Waqumu lillahi qanitin, berdirilah menghadap Allah Ta'ala dengan penuh taat patuh, dengan khusyuk. Khusyuk ni mana kurang pergerakan. Tapi sekarang ni Nabi bergerak, pergi ke depan, pergi ke belakang ni macam mana? Nabi SAW menjawab, aku melihat syurga. Aku melihat syurga. Masa semaya ni aku nampak syurga. Lagu mana Nabi tengok syurga? Mana dalam kaedah ilmu hadis ni dipanggil, ni panggil alam misal. Ditunjukkan kepada Nabi ni, ditayangkan kepada Nabi ni image, rupa syurga. Mana Allah Ta'ala hatta image tu. Image tu tok syurga depan Nabi, Nabi nampak. Dibuat tayangan. Supaya kalau kita mengajar lah, ni kita nak tunjuk ni orang duduk bergendai di kubur, kita pun tunjuk tu orang duduk bergendai di kubur. Jadi nampak lah, bukan kata barang kecek saja, ada bukti. Kita boleh tayar lah. Jadi kalau kita kata mari kita pergi tengok kubur mana ada mau duduk gendai, so kena buat rombongan pula, dah kena sewa bah. Jadi sekarang ni benda tu dapat dibawa. Dapat dibawa. Zaman kita learn ni, kita buat mari. Buat mari sebutir je thumb drive tu. Dah, buat mari pen drive sebutir. Cocok di komputer tak? Nampak. Jadi Allah Ta'ala tunjuk. Jadi gambaran hak sebut dalam hadis-hadis ni kan, lagu mana nampak syurga ni, dia learn ni mudah faham. Sebab kemajuan manusia learn ni, kita boleh nampak lagu ni rupanya. Tapi tidaklah kata tayangan macam kita ni, tapi gambar yang lebih kurang lagu tu lah. Maknanya hendaknya ditunjukkan image, gambar kepada syurga kepada Nabi tu. Aku lihat syurga ni, lalu aku pun ambil segugus buah. Kalau aku ambil dah, kamu boleh makan ni selama mana dunia ni ada. Apa sahaja tu? Maknanya kalau bagai syurga ni memang bagai dia kekal abadi. Kekal abadi. Dan aku diperlihatkan neraka. Bukan setakat syurga, neraka pun aku tengok juga. Tidak pernah aku melihat satu gambaran pada hari ini ni yang lebih menakutkan. Mana pandangan neraka ni lah, tidak pernah aku melihat satu pandangan yang lebih menakutkan melainkan pada hari ni aku tengok neraka ni. Mana setara tu. Mana Nabi SAW diperlihatkan juga neraka. Sesuai lah. Kita ni, dia ada benda baik, ada benda jahat. Ada janji baik, ada janji buruk. Ada syurga, ada neraka. Ada pembalasan baik, ada pembalasan buruk. Ada syurga, ada neraka. Ada galakkan kepada buat kebaikan, ada teguhan daripada buat kejahatan, ancaman. Ada amal ma'ruf, ada nahi munkar. Lagu tu dia kena sempurna lagu tu kita ni. Baru bertambah iman. Begitu juga tengok syurga ni, makin berharap nak pada syurga. Ditunjukkan neraka, makin takut kita kepada neraka. Kemudian aku lihat kebanyakan ahli neraka ni wanita. Wanita. Mereka berkata, sebab apa wahai Rasulullah perempuan ni ramai dalam neraka ni? Sebabnya bikufrihinna, sebab kufurnya mereka. Mana tidak berterima kasih. Jadi ada sahabat tanya, kufur dengan Allah, kau perempuan-perempuan ni masuk dalam neraka? Nabi kata tidak. Dia kufur terhadap suami dia. Dia tidak berterima kasih terhadap
suami dia tidak berterima kasih kepada budi baik suami dia, sehingga lagu mana? Sehingga sepanjang masa ni kamu buat kebaikan untuk dia, dia kata gapo dia wik kita. Gapo dia wik kita. Tidak pernah aku lihat daripada engkau ni benda yang baik pun. Mana dia kata gapo tu. Maknanya tak boleh tupai lah tok lelaki ni kira gitu. Padahal tapi kalau bahasa dia kata beras kita beli, nak bal tu, beras kita beli. Mana hak jatuh kata beras kita beli. Ya. Mana kita pergi cari piti. Hak alik ni perempuan dia kata nanak pun dia. Ya. Beras saja kau. Jadi tak sudahlah maknanya bala kalau banding ngukir gak memang tak amal lah rumah tangga. Ya. Pertama-tama pula hak jenis segala-galanya bini berlaku. Kerja bini, masak bini, basuh kain bini, jaga anak pun bini berlaku. Ada lah yang marah tu. Jadi dalam hadis ni menyebut pada kita perempuan ni dia tidak berterima kasih terhadap suami dia. Tidak berterima kasih terhadap budi baik suami dia. Maknanya dia ada ni. Patut Nabi kata kepada perempuan ni, Nabi tak adil. Kita kalau tak ada masalah ni kak, tak payah dia bimbel lah. Tak. Kalau orang feminism yang nothing ni hadis ni, nothing lalu. Kata Nabi ni bias gender. Bias gender maknanya tidak berpihak balik perempuan, dia duk balik lelaki macam. Jadi kalau perempuan ni dia apa? Kita kata dalam masyarakat pada waktu tu dah, yang mana biasanya lelaki lah banyak kerja. Jadi kadang-kadang ada ni jenis tak pandai pemberian tu lelaki. Gatu lelaki ni walaupun kita kata dia balik ikan selaya aja. Saya pun layu-layu lah, lebih-lebih orang balik. Jadi kadang-kadang ahli perempuan ni dia kata gapo balik. Jadi kita kena tengoklah dengan keupayaan dia, dengan kudrat dia tu, dengan kepandaian dia tu, dia boleh buat klik, boleh piti setara tu. Maknanya kena terima kasih lah. Gambar mana orang tak ada tu lelaki ni. Jadi masalahnya di sini baik lelaki maupun perempuan, Nabi SAW nak suruh kita ni kena budi. Kena ingat. Hatta lepas daripada cerah pun Allah Ta'ala kata wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupalah jasa baik selama ni. Maknanya suami isteri kalau nak cerahlah. Bila mana tak ada persefahaman, tak boleh nak ejah dah. Kaunselor tak boleh dah. Hakam pun tak boleh. Pihak perunding ni wakil nak berunding ni, nak suruh baik tak boleh juga. Cerah ada jalan. Dia cerah ni dia macam pintu kecemasan lah. Kalau bangunan tu bomba nak ada pintu kecemasan. Agama kita ada pintu nikah untuk bina rumah tangga ni. Kalau ada apa-apa masalah ni boleh keluar, bukan kata kepung mari api duduk situ ballah hancur pinggan makuk, lari habis anak bini dah, lari habis anak-anak, stres dengan mopok balas macam tiba-tiba tak ada jalan penceraian, susah rumah tangga. Jadi Allah Ta'ala buka juga pintu kecemasan lah, jalan keluar cerah. Bila cerah Allah Ta'ala buat lalu garis panduan, antaranya wala tansawul fadla bainakum, jangan dilupa budi baik sesama kamu dahulu. Maknanya kita kena ingatlah selama ni makan minum kita siapa dia bini jaga, ahli bini pula selama ni dah beli kau tu beli kau ni, boleh gelemah kau, boleh ke apa tu lelaki juga wui. Dalam keadaan dulu kan dah cemahlah kau ni dah tengok orang tu
Ada tok lelaki, kau ni ada tok lelaki. Budak-budak you lah ke mana? Budak you lah ni kita tak tahu. Kalau zaman kita tu dia boleh hoyak, mana aku ni tak ada lagi ni. Cemah kat Allah tu. Jadi silap-silap patulah ya orang ambil Bangla tu kadang-kadang warga asing. Tak, bukan kita nak Bangla, tak, maknanya dalam keadaan terdesak tu dia kira orang tak ada, kita tak tahu, tak ada tu lelaki ni. Dia tak kira dah pada waktu tu. Ada walaupun kita kata tak padan dengan dia graduate dah contoh. Tapi di situlah hakikatnya. Manusia ni dia nak kepada seorang suami. Jadi sebab itulah kita ni jangan duk apa. Kadang-kadang kita tidak menghargai hak ada depan kita, tu lelaki ke maupun isteri kita. Ada dah bini molek-moleknya. Tapi tengok orang pasal 2-3 nak attack. Tapi kita nakut. Nakut nak minta tunjuk borang kau bini ke tak? Tak. Orang kata gilah ambil borang. Boleh. Takut bini kau? Bini tak takut kita tu je. Kita tak takut bini kita. Bukan kita takut bini. Bini tu tak takut kita. Dia kena ada kekuatan. Sebab itulah Tok Guru Ambok dia kata kalau jenis nakut tak sah. Tak layak. Tak layak kalau jenis nakut. Kalau jenis berani kita heran. Tak. Maknanya ginilah. Mana duduk dalam rumah tangga ni dia kena faham. Jangan kita rasa kita lah yang memberi. Tak. Kita pernah lelah jelas. Penggo tu kau ni ke jamu kau tu ke jamu kau ni dah. Ke nyapu, ke jemur kain ke baik kising sombak macam-macam. Jangan kita anggap kita je buat kerja. Baik isteri, baik suami. Jadi masing-masing tu kena budi. Cuma hak kita nampaknya Nabi sebut lagu ni dalam konteks dulu ni maknanya perempuan itulah dia banyak duduk rumah. Segala-galanya diberikan. Tiba-tiba dia tak nampak budi baik. Sebab apa? Sebab dia memandang lekeh pemberian suami dia. Sebab dia bandingkan tu lelaki orang lain, rumah orang lain dia banding. Tak aja tukar ni 4 kali raya. Tu lelaki kata mau dah PKP, kata raya PKP pula tahun ni. Dia kata dah wak gapo tukar sofa, tukar nasi. Dia dah wakil modal tu dah. Hak bini pula tu pakik lama dah kita tak tukar barang. Jadi dia ukur rumah orang. Dia ukur rumah orang. Jadi masalah di sini bila dia tidak menghargai. Jadi hak Nabi nak suruh di sini menghargai. Kena tahu mengenai nikmat. Sebab itulah usul dalam bab ni, kita dalam bab dunia ni kita kena tengok orang lebih dhaif lagi daripada kita. Kita duk suruh kata kita ni Allah. Tak tengok kata orang. Tak. Aku tengok orang naik tengah-tengah malam, bawa motor laki bini, anak celak seleh tengah tu. Allah sia dia. Ya, nak beli kereta tak ada piti. Sejuk ke anak tu. Jadi kita ni untuk berhati macam yang kata kita. Tak sudahlah lagu tu. Bila kita bak dunia ni kita pandai orang tinggi, orang lebih daripada kita, dibimbangi kita ni memperlekehkan nikmat pemberian Allah Ta'ala. Bila begitu tidak bersyukurlah. Punca lagu ni lah. Punca ni Nabi nak ayatnya bila dah kita tak nampak jasa baik suami, maka kita jadi orang tidak bersyukur. Gak suami pun lagu tu juga. Suami dah. Bini klik kapung, klik kabuk dah. Kalau nyasar kedai kopi tu dah. Apa? Tak apa itu tu, cel bini klik kapung. Dah. Setengah tu suka, setengah tu moyok. Jadi orang lelaki dia pun kena menghargai lah, maknanya masing-masing ni kena apa? Tahu menghargai pemberian. Mana suami kena menghargai khidmat isteri, isteri ni kena menghargai pemberian nafkah daripada suami dia. Cuma Nabi sebut di sini, aku lihat perempuan ni paling ramai di kalangan ahli neraka ni. Sebagai ulama kata macam Anwar Shah Kashmiri, seorang pensyarah hadis terkenal di India, dia kata hak ni pada waktu tu hak Nabi ditunjukkan.
Bukan sepanjang masa ni perempuan ramai duduk dalam neraka. Pada waktu Nabi diperlihat waktu tu, mana ke neraka ni kan dia ada keluar masuk. Dia ada keluar tu sebagai dalam jail lah. Tak? Ada orang tu masuk 10 tahun ke, lepas tu dia tubik. Tu lama lagi. 15 tahun baru tubik. Jadi pada waktu Nabi tengok ni, waktu tu ramai. Mana kira-kira mewakili lah pada waktu tu. Bukan kata sepanjang waktu. Sebab apa? Sebab atas dunia ni, kalau kata buat jenayah, banyaknya lelaki. Banyak lelaki. Perampok, penipu, pemakai rasuah, perogoh, penyamun, bapa ayat. Lelaki belaka. Pergi melanggar pelacur pun lelaki juga. Kau pera pun lelaki juga. Sugar daddy dia juga. Maknanya sebab itulah kita kata di sini paling ramai dalam neraka ni perempuan, yakni pada waktu Nabi diperlihatkan neraka. Jadi nampak ramai lah. Supaya orang kata lah ni, orang Kelantan ni tak patuh SOP. Dia kata lagu tu. Jadi dia kata lagu tu adakah sepanjang masa. Kalau dia tengoknya kedai kopi tu je. Kedai tu nampak dah bolok dah. Jadi waktu tu lah. Cuma kesimpulan dia tu. Jadi Nabi sebut lagu ni, aku tengok ni paling ramai perempuan ni untuk lebih menakutkan. Mana untuk tujuan menakutkan ni dia memadai kita sebut secara umum. Tak perlu detail. Tak perlu detail. Macam tadilah, orang Kelantan ni paling ramai tak ikut SOP. Apakah semua tempat lain, kedai lain? Tak, cuma adalah maksud dia tu. Kalau ayat detail, tak menarik lah, tak sensasi. Jadi kesimpulan daripada hadis ni, dia ada jenis kufur ni, mana tidak berterima kasih kepada orang yang selalu memberi sesuatu kepada kita ni pun dianggap sebagai kufur juga. Tetapi kufur yang rendah lah. Maknanya nikmat ni kita dapat melalui dua. Direct daripada Allah Ta'ala, satu lagi dapat nikmat melalui manusia. Jadi kalau kita wajib bersyukur atas nikmat pemberian Allah Ta'ala direct kepada kita, kita kena bersyukur juga, berterima kasih juga kepada orang yang menjadi saluran kita dapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Kita ni kan ada ni dengan sebab ibu bapa kita. Memanglah kalau Allah Ta'ala tidak tiupkan ruh dalam tubuh mak kita, tak tubik kita. Mana kita daripada Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala jadikan asbab. Jadikan asbab saluran tu. Pisau tak habis juga bab ni malam ni. Habis lah. Sebab hadis-hadis serupa je. Begitulah. Jadi kita dapat nikmat ni ada dua, nikmat direct, nikmat perantara. Jadi hak hadis ni nikmat, maknanya perempuan tu dia dapat nikmat melalui suami dia. Dia kena hargai. Begitu juga kalau kita dapat gaji melalui bos kita. Jadi kita pun kena berterima kasih lah. Dia kata, aku patut dapat ni. Tak. Memang dia kena lepas tu terima kasih. Tak payah terima kasih pakai terima. Ada, dia kena ada tu panggil budi bahasa. Mujur kita kerja ke dia. Yang kita jadi balas gitulah. Yang akan balas mula-mula belah pihak. Dah. Kemudian babu zikrin nida'i bi salatil kusuf as-salata jami'atan. Ini bab berkenaan dengan panggilan untuk semaya gerhana dengan kata as-salata jami'atan. Hadis Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala lamma kasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya inna as-salata jami'ah. Faraka'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini fi sajdah thumma qama faraka'a rak'ataini fi sajdah thumma jalasa thumma julliya 'an asy-syams. Qala wa qalat Aisyah ma sajadtu sujudan qattu kana atwala minha. Ni semaya gerhana ni dia tidak perlu kepada azan. Memadai dengan muazzin ni kata as-salata jami'atan. Tak payah azan.
tak payah bel. Kalau kata pukul 12.30 tengah hari, pakai laung kok speaker as-salata jami'ah, semaya jemaah kita nak semaya gerhana ni. Dah. Kalau kita bel, lama dia memaya subuh. Tu. Jadi bel ni dia banyaknya khusus untuk semaya fardu. Begitu juga semaya hari raya ke, semaya minta ujian ke, tak payah bel. Kita kata as-salata jami'ah. Jadi as-salata jami'atan boleh, as-salatu jami'atun pun boleh. Boleh dua-dua. Jadi kalau baca as-salata jami'atan ni, marilah pakak kita semaya berjemaah. Tetapi kalau semaya fardu gin ni tak boleh kita kata. Nabi larang. Sebab apa? Sebab sudah cukup dengan azan dan iqamah. Kalau kita lepas qomat ke, tu bila kata as-salata jami'atan pula sekali lagi tak boleh. Nabi larang. Bid'ah. Dia sudah cukup semaya dengan azan dan iqamah. Faham demo tak hari tu? Lagilah dia. Kita tanggungjawab kita dah. Jadi disuruh lagu tu as-salata jami'ah. Nabi SAW rukuk, 2 rukuk dalam 1 rakaat. Kemudian Nabi bangun rukuk, 2 rukuk dalam 1 rakaat pula, rakaat kedua. Kemudian duduk tu mana duduk untuk memberi salam. Kemudian nampaklah matahari. Kata Aisyah, kata Abdullah bin Ammar, Aisyah berkata, aku tidak pernah sujud selama tu. Lama benar aku sujud ni, tak pernah. Ayat-ayat hidup aku ni, kau ni lama sekali. Jadi semaya kusuf ni dia ada panggilan dia, tidak perlu kepada azan, tidak perlu kepada iqamah. Kemudian hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin minan nasi walakinnahuma ayatan min ayatillah fa idza ra'aitumuhuma faqumu fasallu. Sesungguhnya matahari dan bulan ni dia tidak gerhana kerana kematian mana-mana kan. Tetapi dia adalah 2 daripada tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak zahirkan kudrat dia, supaya orang yang anggap matahari segala-gala dia ni, dia akan tahu bahawa matahari ni dia ada limit dia ada waktu dia sakit. Sebab itulah kita dalam bahasa Melayu kata gerhana tu sakit, waktu dia lemah, waktu dia tak kuat. Bila lagu tu mana layak nak diangkat menjadi Tuhan, nak disembah seperti setengah orang yang menyembah matahari. Sebab matahari ni kalau orang tu tak nampak lagi dah, padahal dia nampak dah hari-hari matahari tu tergelam hilang. Dah. Kalau dia tak nampak juga, Allah Ta'ala awak mari jaga-jaga peristiwa gerhana ni. Bila kamu nampak, maka bangunlah semayalah. Kemudian hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala khasafati syamsu faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fazi'a. Berlaku gerhana maka Nabi dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan ketakutan ni yaksha an takuna as-sa'ah, takut berlaku kiamat. Maknanya bimbang Nabi ni, peristiwa lagu ni pun Nabi anggap macam nak berlaku kiamat. Kita ni lambat lagi kiamat ni. Dah, lambat lagi. Dah. Dia main gitu semacam kita ni, lambat lagi kita nak mati ni. Dah. Kalau tak kata kiamat, kita kata mati lambat. Padahal mati ni dekat dengan diri kita je. Bila-bila masa boleh mati. Fa'atal masjidah fa shalla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin ra'aitu qattu yaf'aluhu. Nabi pergi ke masjid, takut Nabi pergi ke masjid. Nabi semaya dengan qiyam yang paling lama, rukuk yang paling selama, juga sujud yang paling lama. Tidak pernah aku lihat lama setara tu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi kata, wa qala hadhil ayatul lati yursilullah la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi walakin yukhawifullahu bihi ibadah fa idza ra'aytum shay'an min dhalika fafza'u ila dzikrillah wa du'aihi wastighfarih. Nabi kata ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah dihantar oleh Allah, bukan saja-saja dengan tujuan apa?
Dia ni berlaku ni bukan kerana mati ataupun hidup siapa-siapa, tetapi Allah Ta'ala menakutkan hamba-hamba dia. Kalau orang tu dia rasa dia sebagai hamba Allah Ta'ala, maka mari rasa gerung, rasa nak bertaubat, rasa nak ingat pada Allah. Bila mana kamu lihat benda-benda ni, jenis-jenis ni banyaklah. Bukan setakat gerhana, bukan setakat ni gempa bumi ke, tercetus gunung berapi ke, tsunami ke, maka hendaklah kamu segera ni dalam keadaan cemas, ingat pada Allah Ta'ala, berdoa dan beristighfar. Ingat pada Allah Ta'ala dengan semaya doa supaya benda ni diangkat dengan segera dan memohon keampunan daripada Allah SWT. Hadis Ibnu Umar annahu kana yukhbiru 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakinnahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'aitumuhuma fasallu. Tadi jugalah gerhana bulan matahari ni tanda kekuasaan Allah Taala, dia tidak ada kaitan dengan mana-mana makhluk, tetapi dia adalah tanda kekuasaan Allah Taala, maka hendaklah kamu semaya bila tengok peristiwa ni. Hadithul Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Kebetulan ni pada ilmu kita lah hari tu, sebab kita baru tahu istilah kebetulan ni, baru masa tu kita baru tahu itu paling kebetulan. Tetapi pada ilmu Allah Ta'ala memang akan berlaku. Mati Nabi Ibrahim pada waktu gerhana. Allah Ta'ala tahu, dia telah buat ketetapan dia. Cuma kita ni, kita kata kebetulan jumpa dia tepi tembok. Sebab apa? Sebab kita tak janji, kita tak tahu. Jadi pernah berlaku gerhana di zaman Nabi pada hari kematian Ibrahim, anak Nabi, dengan Maryam Kibtiyah. Faqala an-nasu kasafati syamsu li mauti Ibrahim. Orang ramai kata gerhana matahari ni kerana matinya Ibrahim. Sebab apa? Sebab dia kira gerhana ni benda besar, anak Nabi ni benda besar jugalah. Bila kena molek pada waktu, dia menganggap inilah punca berlaku gerhana. Sebab Nabi Ibrahim Ibrahim tu anak Nabi. Jadi orang anggap lagu tu Nabi pun betul lalu. Tasir ni kepercayaan seperti ni bukan sabit siapa-siapa ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum fasallu wad'ullaha. Matahari dan bulan tidak gerhana kerana kematian siapa-siapa, begitu juga tidak kerana hidup siapa-siapa. Orang tu beranak, orang ni beranak, tidak. Tetapi itu adalah tanda kekuasaan Allah Ta'ala, seperti mana dalam hadis-hadis yang lain. Bila kamu lihat, maka semaya dan berdoalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Itulah kita ada baca berkenaan dengan semaya gerhana. Habis semaya gerhana ni, maka habislah perbincangan tentang semaya. InsyaAllah kita akan masuk lepas pada ni Kitabul Janaiz, cara kemati. Cara kemati. Jadi cara kemati ni dia ada lagi berkenaan dengan semaya. Orang panggil semaya jenazah. Semaya jenazah ni pada hakikatnya doa juga. Sebab semaya tu sendiri doa. As-salah wa doa. Semaya tu sendiri adalah doa. Jadi habis berkenaan dengan semaya, kita akan masuk berkenaan dengan bab kematian ni. Bab kematian ni dia banyak bahagia-bahagia dia. Kapal, tanah, semaya jenazah, mandi apa semua tu, insya-Allah kita akan sambung lepas raya lah. Kalau ada rezeki kita sambung lepas raya. Setakat itulah apa yang baik daripada Allah SWT. Apa yang kurang itu daripada kelemahan hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.